warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan adik-adik diberikan kesihatan, dapat kita belajar sekali lagi bersama Ustaz Mi, direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu sekali lagi kita dalam kita membicarakan tentang agama kita, walaupun kita sedang membicarakan mata pelajaran pendidikan Islam yang pada kali ini Ustaz Mi akan berkongsi dengan adik-adik tingkatan 1 yang bertajuk Mukmin yang Bertakwa. Tapi bukan sekadar itu saja adik-adik, insya-Allah Ustaz Mi akan suntik iman supaya kita dapat faedah daripada ayat yang kita akan baca pada kali ini. Boleh adik-adik? Okey, tak nak buang masa adik-adik. Adik-adik boleh ambil buku teks. Adik-adik ambil buku teks, kemudian kita akan tengok tajuknya ialah Mukmin yang Bertakwa. Okey sekarang? Okey, dah ada dah. Okey, bagus. Okey adik-adik. Jadi, tajuk kita hari ini ialah Mukmin yang Bertakwa. Okey, pendidikan Islam, pelajaran yang pertama, bidang Al-Quran, Mukmin yang Bertakwa. Jadi, kita tengok objektif pembelajaran kita adik-adik. Objektif yang pertama ialah kita dapat membaca dan menghafaz dengan betul serta bertajwid ayat Quran yang kita akan bicarakan pada kali ini, iaitu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kita akan baca insya-Allah. Ustaz Mi akan bimbing adik-adik. Mudah-mudahan kita dapat membaca dengan baik insya-Allah. Jadi yang kedua, kita dapat menyatakan intisari ayat. Nanti kita akan baca ayat Quran, kemudian kita akan translate. Kita terjemahkan, kemudian kita tengok intisari ayat dia. Okey adik? Okey, yang ketiga, menyatakan ciri-ciri orang bertakwa berdasarkan ayat. Dalam ayat ni Allah Ta'ala menceritakan tentang orang bertakwa, ciri-ciri dia. Nanti adik-adik akan tahu siapakah orang bertakwa, apakah ciri-ciri dia, dan apakah yang kita akan dapat kalau kita jadi orang bertakwa. Okey adik? Takwa tau, bukan tokwa. Salah nanti. Okey, takwa. Okey, nanti kita tengok apakah maksud takwa. Tokwa semua orang tahu boleh makan kan. Okey adik-adik. Okey, kita tengok. Okey, yang terakhir adik-adik, Ustaz Mi sediakan 25 soalan kuis macam biasa. Bila bersama Ustaz Mi nak adik-adik kukuhkan pengetahuan kita pada perjumpaan kali ini dengan menjawab soalan kuis di bawah. 25 soalan dan markahnya 100. Mudah adik-adik nak tengok mana salah, dan adik-adik boleh ulang-ulang supaya adik-adik dapat menjawab semua soalan dengan betul, dan dengan itu kita dapat mengukuhkan ilmu kita insya-Allah. Okey adik-adik? Jelas? Alhamdulillah. Tanpa membuang masa adik-adik, sekarang yang pertama kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Dah sedia? Baca bersama dengan Ustaz Mi? Boleh? Boleh. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Boleh dek? Okey, sekali lagi kita baca sama-sama A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Boleh? Boleh adik? Okey, sekarang kita akan tengok baik potongan. Dan pada kali ini Ustaz Mi akan bawa kepada adik-adik tentang hukum tajwid dia. Okey, hukum tajwid dia, supaya bila kita baca dengan hukum tajwid ini, kita dapat baca dengan baik. Okey, Ustaz Mi ada letakkan beberapa hukum tajwid. Okey, kita tengok yang pertama. Alif Lam Mim. Alif tiada harkat, lam 6 harkat, kemudian mim 6 harkat. Alif Lam Mim. Macam tu. Boleh dek? Okey. Itu nombor 1. Nombor 1 ni hukumnya apa? Ya, mad lazim harfi musaqqal. Okey? Ataupun dikenali sebagai huruf muqatta'ah. Okey, ataupun fawatihus suwar. Okey, itu nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Kemudian kita tengok seterusnya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nombor 2. Hudal lil muttaqin. Tanwin bertemu dengan lam. Hukumnya, ya, pandai idgham bila gunnah, kita masukkan hudal. Masukkan tanpa dengung. Hudal lil muttaqin. Boleh? Okey, terus. Alladzina bukan nayu. Alladzina nayu. Sini. Nayu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma. Nombor 3. Apa dia? Wajibul gunnah. Pandai. Kita dengungkan. Wa mimma razaqa. Itu apa? Huruf qaf. Qalqalah duduk tengah-tengah. Jadi qalqalah sughra. Jadi kita letakkan razaqa. Pantulkan. Razaqnahum. Boleh? Boleh? Nombor 4. Qalqalah sughra. Razaqa. Pantulkan. Razaqnahum yunfiqun. Nun mati bertemu dengan fa. Pandai ifat hakiki. Jadi baca penuh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Boleh dedek? Pandai. Alhamdulillah. Syukur. Kemudian kita tengok. Walladzina yu'minuna bima. Ustaz Mi lupa nak tulis nombor ni, tapi nanti kita akan tengok. Ni apa? Mad jaiz munfasil. Pandai. Bima. Baca 4 ataupun 5 harkat. Bima unzila ilaika wa ma. Sama dengan yang tadi. Apa dia? Ya, mad jaiz munfasil. Baca harkat dia 4. Panjangkan 4 ataupun 5 harkat. Ma unzila min. Nombor 7 ni. Apa dia? Qaf. Pandai ifat hakiki. Min qablik. Okey, kita baca penuh. Wallazina yu'minuna bima
وما أنزل من قبلك. قبلك. Itu pun huruf qalqalah ba tu. Pantul kan. Qablik. Okey, sambung. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Boleh? Pandai. Terus, nombor 8. Ulaika. 4 harkat ataupun 5 harkat. Hukumnya, dalam satu kalimah. Mat wajib mutasil. Pandai. Ulaika ala hudam. Tanwin bertemu dengan mim. Hukum. Ya. Idgham ma'al gunnah. Okey, jadi masukkan dan dengung. Hudam mir. Jadi nombor 9, nombor 8 tadi mat wajib mutasil, nombor 9 ni idgham ma'al gunnah. Hudam. Masuk dengung. Hudam. Masukkan, bunyikan mim tu. Hudam mir. Nun mati bertunggang dengan ra. Hukum. Ya, idgham bila gunnah. Nombor 10 idgham bila gunnah, nun mati bertemu dengan ra. Masukkan tapi tanpa dengung. Mirrab. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hukum ma'arif li sukun. Jadi jelaslah. Semua sekali kita dapat tengok hukum tajwidnya, beberapa hukum tajwid, dan kita boleh baca dengan baik insya-Allah lepas ni berdasarkan hukum-hukum tajwid ni. Jelas adik? Jelas? Okey, insya-Allah adik-adik boleh ulang balik, adik-adik boleh tengok cara bacaannya. Boleh adik? Insya-Allah. Baik. Kita teruskan lagi adik-adik. Okey. Sekarang kita tengok terjemahan dia. Daripada ayat Quran tu tadi, kita tengok terjemahan dia. Boleh? Okey. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, iaitu mengerjakan solat serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Mereka itulah orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Ni maksud dia. Okey, Dedek? Boleh? Boleh, Dedek? InsyaAllah. Jadi kita akan tengok intisari ayat dia. Okey, intisari ayat dia. Yang pertama sekali, Dedek, dia cerita tentang Quran. Al-Quran. Al-Quran. Jadi dia kata tadi apa? Zalikal kitabu la raiba fi. Okey. Al-Quran yang tiada keraguan. Tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya. Jadi yang pertama yang kita tengok intisari ini, tidak ada sebarang syak pada Quran ni. Satu. Yang kedua, panduan bagi orang-orang yang bertakwa. Dedek, jadi Quran ni memang tak ada syak. Kenapa tak ada syak? Sebab Al-Quran adalah daripada Allah. Habis kenapa orang tak percaya, Ustaz? Kenapa ramai yang tak percaya? Yang percaya tu sikit, kenapa ramai tak percaya? Tak percaya tu pulang bukan masalah Allah. Bukan masalah Allah. Allah Ta'ala dah bagi tahu. Kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata Quran ni adalah kitab yang tidak ada keraguan, tidak ada syak padanya. Maknanya sebab dia daripada aku, daripada Allah, jadi tak ada syak. Dan orang yang tak percaya Quran, mereka akan menyesal di hari akhirat nanti. Yang itu. Jadi boleh disimpulkan bahawa Allah Ta'ala dah bagi tahu dah.
Jadi kalau orang tu tak percaya, mereka pasti menyesal. Kerana kesombongan mereka untuk membenarkan ayat Quran ini. Okay, dek? Okey, yang kedua dia panduan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa maksud panduan orang bertakwa? Maknanya kalau kita nak Quran, ni, nak dapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak jadi orang bertakwa, jadi kita kena jadikan Quran ni sebagai panduan kita. Sebab tu kalau adik-adik tengok tadi, ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Hudan lil muttaqin. Hudan tu dia berasal pada isim fa'il dia hadin. Tapi dalam ayat Quran ni disebut masdar. Jadi hudan ni maksud dia lambang kepada hidayah. Lambang kepada hidayah. Hudan lil muttaqin, lambang kepada petunjuk. Kita nak dapat petunjuk, kena guna Quran. Jadi orang-orang yang lil muttaqin, orang-orang yang hendak bertakwa, mau ataupun tidak, dia kena cari Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi dia. Sebab Quran ni hudan, dia lambang kepada hidayah. Allahu Akbar. Adik-adik? Okey. Alhamdulillah. Sekarang kita tengok ciri-ciri orang bertakwa. Berdasarkan ayat Quran tadi, kalau adik perasan, yang pertama ciri-ciri orang bertakwa, apa dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nombor 1. Orang bertakwa, dia mesti jadi orang yang beriman kepada benda gaib. Dia percaya kepada perkara gaib. Iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Nombor 1. Perkara gaib ni apa? Perkara gaib ni nombor 1 sekali, adik-adik, Allah. Allah kita tak boleh nampak, Allah kita tak boleh dengar. Jadi adik percaya tak Allah? Percaya tak? Okey, percaya. Kenapa adik-adik percaya? Sebab adik-adik nampak kekuasaan Allah. Tidak. Adik-adik tengok langit, adik-adik tengok bumi, adik-adik tengok semua ciptaan Allah, adik-adik nampak kekuasaan Allah. Jadi terus dalam hati adik-adik datang keyakinan Allah Ta'ala tu ada, walaupun aku tak tengok, walaupun aku tak lihat, walaupun aku tak dengar. Jadi orang beriman dia percaya benda gaib ni. Nombor 1 Allah, banyak lagi benda gaib. Malaikat, benda gaib. Hari akhirat kita tak tahu, benda gaib. Alam kubur kita tak tahu, tu semua benda gaib. Jadi nombor 1 orang bertakwa, ciri dia allazina yu'minuna bil ghaib. 1. Kemudian yang kedua, wa yuqimuna shalah. Okey, yang kedua ciri-ciri orang beriman ialah mendirikan solat. Ciri-ciri orang beriman ialah mendirikan, iaitu mengerjakan solat. Kenapa orang beriman ataupun orang bertakwa ni dia mendirikan solat? Kerana orang yang bertakwa dia ada hubungan dengan Allah. Dia bukan sekadar percaya Allah. Yang kedua, dia ada hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah inilah yang dipanggil solat. 5 waktu tu. 5 waktu yang kita semayang, 5 waktu tu, mendirikan solat 5 waktu tu. Itu adalah hubungan kita dengan Allah. Jadi ciri orang bertakwa yang kedua ialah mendirikan solat. Boleh, dek? Okey, yang ketiga. Yang ketiga ialah menginfakkan harta. Menginfakkan harta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa maksud dia? Serta membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ciri yang ketiga, orang bertakwa, pertama dia percaya benda gaib, Allah nombor 1 sekali. Kemudian dia jaga hubungan dengan Allah. Hubungan itu dipanggil sembahyang. Kemudian dia jaga hubungan dengan siapa? Dengan sesama manusia. Jaga hubungan sesama manusia ni macam mana pula? Yang tadi itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan harta mereka. Mereka mengeluarkan zakat. Mereka mencari orang susah. Ini ciri yang ketiga bagi mereka, iaitu orang-orang yang bertakwa.
Okey. Kemudian kita tengok ciri yang keempat. Ciri yang keempat ialah beriman kepada kitab. Kalau kita tengok ayat Quran, dalam ni disebut apa? Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri yang keempat, dia beriman kepada kitab. Apa maksud ayat tadi? Ayat tadi maksudnya ialah dan juga orang-orang yang beriman kepada kitab Quran. Dia percaya kepada kitab Quran yang diturunkan kepadamu, iaitu Muhammad. Dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu. Nampak? Percaya dengan Quran dan percaya kitab-kitab sebelum tu. Kitab Samawi sebelum tu. Apa kitab-kitab sebelum tu, adik-adik? Kita ada kitab Taurat. Kitab Taurat Nabi Musa. Okey, Nabi Musa, kitab Taurat. Kitab Injil Nabi Isa. Kitab Zabur Nabi Daud. Sebab apa? Ayat ni diturun kepada apa? Dia khusus kepada siapa? Khusus kepada orang-orang yang dah beriman sebelum tu. Beriman dengan apa? Beriman dengan kitab-kitab sebelum tu. Sebab zaman Nabi, dia ada orang-orang yang beriman dengan kitab-kitab sebelum tu. Yang beriman dengan kitab Zabur, yang beriman dengan kitab Taurat, yang beriman dengan kitab Injil. Jadi mereka ni, bila datang Quran, mereka beriman dengan kitab ni. Tiba-tiba datang Quran, lalu terus mereka beriman dengan Quran. Ni banyak pendeta Yahudi macam Abdullah bin Salam. Ni kan, ini semua zaman Nabi punya cerita. Zaman Nabi ada pendeta-pendeta Yahudi, ada Nasara. Mereka ini yang beriman dengan kitab-kitab sebelum tu, bila tengok Quran, terus mereka beriman dengan Quran. Ini ciri orang bertakwa. Benar adik? Okey, jadi mereka beriman dengan kitab-kitab. Okey? Bagus. Okey, kita tengok seterusnya yang terakhir, beriman kepada hari akhirat. Okey, beriman kepada hari akhirat. Ini ciri yang keberapa? Ciri yang kelima. Kita tengok ayat Quran yang menceritakan tentang ni daripada surah Baqarah tadi, apa dia? Wa bil akhirati hum yuqinun. Apa maksud dia? Serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Allahu Akbar. Yakin dengan hari akhirat. Maknanya apa? Yakin bahawa kita akan dibangkitkan dan kita akan ditanya di atas segala amal perbuatan kita atas dunia, dan kita akan dibalas daripada setiap perbuatan kita atas dunia. Yakin sungguh-sungguh. Bila mereka yakin sungguh-sungguh, maka mereka ini adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak-tidak, ini adalah 5 ciri daripada ayat ini yang menunjukkan ciri-ciri orang beriman atau ciri-ciri orang bertakwa. Okey, ciri-ciri orang bertakwa. Okey, Ustaz ni nak sambung lagi ayat selepas tu. Lepas dia cerita 5 ciri ni, kemudian kita tengok ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Apa maksud dia? Maksud dia, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Siapa mereka itu? Ulaika ala hudam mir rabbihim ni. Siapa mereka itu? Ulaika tu siapa? Mereka yang ada 5 ciri tadi. Ulang balik adik. Pertama apa? Ya, percaya kepada benda gaib. Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat, semua dia percaya. Benda gaib, malaikat dia percaya. Okey, jadi mereka yang percaya benda gaib. Kemudian solat. Mereka mendirikan solat, ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, mereka membelanjakan sebahagian harta-harta mereka. Mereka menginfakkan, mencari orang-orang susah dan infakkan harta mereka, mengeluarkan zakat. Okey, adik? Keempat, ya, mereka beriman dengan kitab Quran dan kitab-kitab sebelum tu. Dan yang terakhir, mereka percaya sepenuhnya hari akhirat. Ulaika, mereka inilah yang ada 5 ciri ni. Hudam mir rabbihim. Mereka akan mendapat bimbingan, petunjuk daripada Allah, dan mereka takkan sesat selama-lamanya selagi mereka mengamalkan 5 ciri ini dalam kehidupan mereka. Allahu Akbar. Dan yang best di hujung ayat ni. Di hujung ayat ni Allah Ta'ala menyebut wa ulaika
ulaika humul muflihun. Allah Ta'ala tegaskan sekali lagi. Ulaika, tadi dah kabur dah. 5 ciri tadi, mereka akan dapat petunjuk. Dan Allah Ta'ala sebut sekali, wa ula, dan mereka yang ada 5 ciri tadi. Mereka yang percaya benda gaib, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, dan mereka percaya hari akhirat, percaya pada takdir Allah. Tu semua benda tak nampak. Mereka mendirikan solat, mereka menginfakkan harta, mereka mengeluarkan zakat, mereka percaya dengan kitab Quran dan kitab-kitab sebelum tu, dan mereka percaya hari akhirat. Ulaika, mereka ini humul muflihun. Sekiranya mereka mati dalam keadaan percaya dengan benda gaib, mendirikan solat, menginfakkan harta benda mereka, percaya pada Quran dan kitab-kitab sebelum tu, dan mereka juga percaya hari akhirat, mereka mati dalam keadaan 5 ciri ni. Apa jadi pada mereka, adik-adik? Humul muflihun. Mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, adalah orang-orang yang berjaya. Berjaya melepasi ujian dunia. Perkataan muflihun, kalau adik-adik tengok, perkataan asal dia falah. Falah ni maksudnya petani. Petani bila dia berbudi pada tanah, baru dia dapat tuai hasilnya. Macam itulah kita. Bila kita duduk atas dunia ni, banyak ujian, dan kita kekal dengan 5 ciri tadi. Percaya pada benda gaib, hubungan dengan Allah dengan mendirikan solat, hubungan dengan manusia, menginfakkan harta benda kita, kita percaya pada Quran dan kitab-kitab sebelum tu, dan kita juga percaya hari akhirat. 5 ciri yang ada dengan kita, kita pasti akan menuai di hari akhirat nanti. Segala benda yang kita buat ni dengan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syurga. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Hijr ayat 46. Apa Allah Ta'ala sebut? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang muttaqin, yang kita sebut tadi, muttaqin, orang bertakwa, fi jannati wa uyun, mereka berada di dalam taman-taman syurga dan mata air terpancar. Allah, cantik. Tu yang mahal orang bertakwa ni. Orang bertakwa, dia akan Allah Ta'ala masukkan ke dalam taman-taman syurga yang mata air terpancar. Udkhuluha bisalamin aminin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, malaikat akan kata, masuklah kamu ke dalamnya dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Allah. Ini kelebihan orang bertakwa, adik-adik. Jadi kita kena pegang 5 ciri ni dalam kehidupan kita. Dan maksud takwa, adik-adik, ialah hati-hati. Hati-hati kita dalam kehidupan kita. Hati-hati maksudnya apa? Takut-takut. Takut-takut kalau kita buat tu salah, bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Sebab tu orang bertakwa ni dalam hidup dia, dia hati-hati dalam segala perbuatan dia. Dia akan muhasabah, dia akan tengok dulu, adakah apa yang aku buat ni bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala suruh ataupun tidak. Itu orang bertakwa. Okay, adik? Jelas? InsyaAllah. Baik. Tak nak buang masa, adik-adik. Kita teruskan lagi kunci ilmu dalam ni. Antara kitab yang diturunkan selain daripada Quran, yang pertama Taurat, Nabi Musa. Zabur, Nabi Daud. Injil, Nabi Isa. Okey, ni Ustaz Milah cerita dah. Okey, kita tengok pula kelebihan orang bertakwa. Yang pertama, dikasihi dan diridai oleh Allah. Yang kedua, berjaya di dunia dan akhirat. Ni semua kelebihan, adik-adik, kalau adik-adik bertakwa. Menjadi orang yang berilmu dan beramal, menjadi pemimpin yang berjaya, sentiasa redha serta tabah menghadapi ujian hidup, tidak mudah terpengaruh dengan anasir negatif. Ini semua kelebihan bila kita pegang 5 tadi. Kita ada 5 ciri tadi, dan kita jadi orang bertakwa. Kemudian kita tengok usaha-usaha untuk menjadi orang bertakwa. Apakah usaha-usaha kita untuk jadi orang bertakwa? Pertama, rajin mengulang kaji pelajaran. Ini penting. Baru kita dapat ilmu dan kita dapat amalkan, barulah kita jadi orang bertakwa. Yang kedua, sentiasa menunaikan solat pada waktunya. Itu memang ciri tadi. Yang ketiga, membaca dan memahami Quran. Bukan setakat baca, kita faham. Sebab apa? Quran Allah Ta'ala sebut apa tadi? Hudan, lambang kepada hidayah. Jadi kita kena bukan setakat baca, kita faham Quran. Yang keempat, berakhlak mulia. Yang kelima, meninggalkan perbuatan yang boleh mendorong kita melakukan maksiat. Terakhir, bersifat jati diri dan berdaya saing. Okay, adik-adik? Pandai. Alhamdulillah. Kemudian pengajaran daripada ayat, adik-adik, kita tengok satu persatu. Setiap orang Islam wajib percaya kepada Quran.
serta mengamalkan segala ajarannya. Ini wajib. Kita orang Islam, kita berserah diri pada Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, apa yang Allah Ta'ala suruh tinggal, kita tinggalkan. Jadi nombor satu yang Allah Ta'ala suruh, jadikan Quran itu sebagai hidayah bagi kita, dan kita kena amalkan ajarannya, baru kita termasuk di kalangan orang yang bertakwa ini. Yang kedua, kita hendaklah menghayati sifat-sifat orang bertakwa dalam kehidupan seharian. Apa sifat-sifat tadi? 5 tadi. Apa dia? Dah lupa dah. Ya, pandai, percaya kepada perkara gaib. Lagi? Pandai semayang 5 waktu sehari semalam. Lagi? Menginfakkan harta. Lagi? Percaya pada kitab dan kitab-kitab sebelum tu. Percaya pada Quran dan kitab-kitab sebelum tu. Yang terakhir, percaya hari akhirat sepenuhnya. Kita pasti akan dibangkitkan dan akan ditanya setiap apa yang kita buat di atas muka bumi ini. Kemudian yang ketiga, kita hendaklah istiqamah dan ikhlas dalam melakukan ibadah. Apa saja kita buat, dia punya, orang kata apa, benda yang kita kena pegang ialah ikhlas. Istiqamah, buat berterusan. Jangan kita tinggal benda yang kita dah buat, benda baik yang kita buat, dan kita ikhlas. Yang keempat, umat Islam hendaklah bersedia menginfakkan sebahagian hartanya ke jalan Allah. Ni ciri tadi, ciri orang bertakwa. Kita macam mana puan adik, belajar, ajar diri kita. Biar sehari kita pergi masjid, kita boleh bagi RM1 untuk masjid. Kalau adik-adik ada duit lah RM1. Kalau tak ada, adik-adik ada 10 sen je boleh. Mampu 10 sen je, bagi 10 sen. Kita ajar. Nanti lama-lama kita dah terbiasa. Bila kita dah ada kerja, kita ada duit lebih, kita dah terbiasa bagi macam tu. Ini adalah ciri orang bertakwa, adik-adik. Masuk syurga, adik-adik. Taman-taman syurga dan air terpancar. Okey. Yang kelima, orang-orang bertakwa dijanjikan Allah sebahagian hidup, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Orang bertakwa pasti akan bahagia dunia akhirat. Dunia akhirat. Dunia lagi dia hubungan dengan Allah cantik, semayang 5 waktu. Dunia lagi hubungan dengan manusia cantik, menginfakkan. Jadi dia akan bahagia dunia dan akhirat, adik-adik. Okey, adik-adik? Faham? Alhamdulillah. Jadi cukup sekadar tu, adik-adik, untuk pertemuan kita pada kali ini. Jadi jangan lupa, terima kasih adik-adik kerana bersama Ustaz Mi pada kali ini. Dan jangan lupa adik-adik untuk subscribe channel Ustaz Mi supaya kita dapat bersilaturahim lagi dan hubungan kita berpanjangan, insya-Allah berterusan lagi dengan PDPC yang akan datang. Dan mudah-mudahan apa yang Ustaz Mi sampaikan ini berkah untuk adik-adik dan berkah juga untuk diri Ustaz Mi, untuk kita sama-sama amalkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan yang paling penting adik-adik, jangan lupa jawab 25 soalan di deskripsi di bawah. Tekan link dan jawab 25 soalan. Mudah-mudahan adik-adik dapat mengumpulkan ilmu yang kita pelajari pada hari ini, insya-Allah. Assalamualaikum, jazakumullah khairan. Jumpa lagi. With